perempuan untuk terus bertanya. Kalau ada apa-apa soalan tu jangan segan, jangan malu, terus bertanya dan insyaAllah saya akan cuba menjawabnya dengan sebaik mungkin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan topik kita pada malam ni, bidaan dalam lindungan. Alright, kenapa saya panggil bidaan dalam lindungan? Okay. Kita dalam pembelian secara lindungan, kita tak buat pembelian biasa, kita kena buat bidaan. Bidaan. Sebab tu dalam lindungan istilahnya adalah pembida, bukannya pembeli. Dan dalam bahasa Inggeris kita panggil dia bidder juga, B-I-D-D-E-R, bidder. Kalau bahasa Melayu ni bida lah, B-I-D-A kan. Tapi itulah bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang dimelayukan. Itu jadi pembida tu. Sebenarnya bahasa Inggeris, bidder, B-I-D-D-E-R kan. So dalam lelongan kita tak panggil dia sebagai pembeli, tapi kita panggil sebagai pembida. Okey, dan orang yang melelong ni pula dikenali sebagai pelelong ataupun juru lelong. Okey, juru lelong ataupun pelelong ni untuk hartanah dia sebenarnya adalah perlu mendapat lesen khas. Lesen khas untuk menjadi seorang pelelong. Okey, sahabat saya Tuan Erman Taib adalah salah seorang daripada pelelong berdaftar. Okey, so bila dah dapat lesen khas untuk menjadi pelelong tu, barulah dia boleh melelong hartanah. Okey, jadi macam saya sendiri sebagai seorang peguam, saya tak boleh jadi pelelong sebab saya tidak ditauliahkan ataupun tidak diberikan kelulusan kebenaran untuk menjadi pelelong. Saya kena mohon dulu. Bila dah mohon tu baru dapat lesen tu, barulah saya boleh jadi pelelong lah. Okay, so insyaAllah kalau ada rezeki nanti mungkin dah pencen nanti dah tua sikit nanti mungkin lah dah penat jadi lawyer ni, mungkin saya nak mohon jugalah lesen pelelong tu kan, kalau ada rezeki doakan lah. Okay, so itu dia punya sinopsisnya lah. Jadi bila nak beli hartanah di bawah lelongan, okay, ada dua jenis lelongan yang tuan-tuan perempuan perlu faham. Okay, lelongan yang pertama yang dipanggil lelongan awam ataupun yang dipanggil sebagai public auction. Awam tu public lah, auction tu lelongan lah. Jadi public auction tu adalah lelongan awam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua kita panggil pula sebagai private auction ataupun lelongan persendirian. Okay, ada beza antara dua ni. Okay, kejap lagi saya akan kongsikan kepada tuan-tuan apa perbezaan dia. Okay, public auction adalah lelongan yang dikendalikan di mahkamah ataupun di pejabat tanah. Okay, ini adalah khusus untuk hartanah yang dah mempunyai geran individu ataupun geran strata. Okay, kena faham di situ. Geran individu dan geran strata telah dikeluarkan untuk hartanah yang nak dilelong tu. Jadi dia akan pergi kepada lelongan awam yang dikendalikan di mahkamah ataupun mahkamah mana? Mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ataupun di pejabat tanah. Pejabat tanah mana? Pejabat tanah tu banyaklah. Dekat setiap daerah tu pejabat tanah kan. Pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah dan galian lah. Okay, jadi bila wujudnya dia panggil ketidakpatuhan terhadap gadaian ataupun kemungkiran terhadap gadaian. Seorang peminjam tu bila dia tak bayar installment, dia tak boleh bayar dia punya hutang kepada pihak bank. Okay, penghutang tu dipanggil sebagai peminjam lah. Dan pemberi hutang tu dipanggil sebagai yang kata bank lah. So bila kita pinjam duit dengan bank untuk beli rumah, pinjam duit dengan bank untuk beli rumah, biasanya kita akan gadaikan ataupun cagarkan hartanah yang kita beli itu kepada pihak bank. Okey, so bila kita dah cagarkan kepada pihak bank, kita dimestikan untuk mematuhi terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian pinjaman. Okey, di dalam perjanjian pinjaman tu adalah dinyatakan, okey, setiap bulan kita perlu bayar sekian-sekian banyak. Okey, kalau misalnya kata kita gagal membayar untuk tempoh tertentu, bank berhak untuk meneruskan dengan tindakan, istilah undang-undangnya kita panggil sebagai foreclosure. Foreclosure ataupun tindakan untuk melelong hartanah tersebut. Okay, itu memang diberikan di bawah terma perjanjian pinjaman yang kita buat dengan pihak bank dan juga di bawah kanun tanah negara lah. Okay, kanun tanah negara. Sebab kita bila kita buat pinjaman kepada pihak bank, kita perlu gadaikan hartanah yang kita beli tadi tu kepada pihak bank. Okay, so bila pihak bank dah menerima gadaian tersebut ataupun istilah undang-undangnya kita panggil pihak bank ni sebagai pemegang gadaian. Okay, kalau kita sebagai penggadai gagal untuk melunaskan bayaran pinjaman kita kepada pihak bank, maka bank berhak untuk meneruskan dengan tindakan foreclosure, iaitu melelong hartanah kita tu. Okey, so saya tak nak ulas panjang apa prosedur daripada mula sampai habis, macam mana bank boleh mohon kepada mahkamah untuk melelong, mohon kepada pejabat tanah untuk melelong. Itu cerita panjang. Cerita panjang. Saya nak cerita sekarang ni macam mana
proses bidaan dan apa sebenarnya tuan-tuan puan perlu faham bila nak menjadi seorang pembina tu. Itu sekadar senario kata apa mukadimahnya sajalah, nak bagi tuan-tuan puan apa ni tuan-tuan puan faham tentang kata apa macam mana bank berhak untuk melakukan foreclosure proceeding dan macam mana bank boleh melelong hartanah tu. Semuanya berpunca daripada kemungkinan kita terhadap gadaian yang kita dah buat dengan gagal membayar monthly installment kepada pihak bank. Okay, sebab tu masa tempoh moratorium yang lepas 6 bulan kita bercuti daripada membayar pinjaman kepada pihak bank, ramai yang menarik nafas lega sebab mereka tak boleh bekerja, mereka tak boleh menjana pendapatan, jadi mereka terpaksa kata apa membuat pekerjaan yang odd jobs lah dipanggil, yang mana yang kena berhenti kerja, yang hilang punca pendapatan tu. Mereka boleh menarik nafas lega sebab mereka tak perlu lagi nak membayar pinjaman ke pihak bank sampai bulan 10 hari tu. Selepas bulan 10 tu kalau nak mohon lagi pelanjutan, dia kena pergi kepada bank dan mohon pelanjutan moratorium tersebut lah. Dan sekarang ni saya percaya pihak bank masih lagi membenarkan siapa yang terjejas tu nak buat pelanjutan masa untuk moratorium tu masih lagi dibenarkan. Cuma tempoh dia ada tempoh-tempoh tertentu, tak boleh lah sampai bila kita nak lanjutkan kan. Kalau gitu bank pun bankrupt kan. Jadi dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan puan ramai di kalangan mereka yang terkesan, mereka yang terjejas, yang tak ada punca pendapatan, yang tak boleh nak servis dia punya monthly installment, bayaran pinjaman kepada pihak bank, merasakan bahawa inilah masanya yang mereka terpaksa melepaskan hartanah mereka. Dan dalam keadaan situasi sekarang ni, nak menjual bukannya nak menjual rumah ataupun hartanah tu bukan suatu perkara yang mudah. Sebab kita nak jual ni lah ada orang nak beli dulu kan. Bila kita nak jual tak ada orang nak beli, macam mana kita nak jual? Betul tak? Bila kita nak jual dengan harga yang mungkin kita nak dapatkan tu, tapi tak ada orang yang sanggup menawarkan harga tersebut, macam mana orang tu nak beli? Macam mana kita nak lepaskan rumah yang kita nak jual tadi? Jadi dalam keadaan begitu, worst come to worst, sampailah ke tahap yang rumah kita tu terpaksa dilelong oleh pihak bank. Dan bank sebenarnya bukan suka-suka nak lelong rumah kita. Tuan-tuan puan kena faham. Ini ada yang kata ini Yahudi lah, apa ni tak berperi kemanusiaan lah, nak ambil hak orang lah, nak apa ni memperdajal orang tengah susah lah. Bukan, sebenarnya bank ni dia ada prosedur-prosedur tertentu yang dia kena patuhi. Dan tuan-tuan puan perlu faham bila dia nak buat nak memberikan pinjaman kepada bakal-bakal peminjam, dia dah tengok dah dia punya kemampuan untuk memberi pinjaman tu berapa. Dan dia perlu pastikan yang dia tidak burst dia punya kata apa kantung duit yang dia nak bagi tu tidak burst ataupun tidak kata apa menghadapi masalah sekiranya berlakunya apa yang dipanggil sebagai NPL ataupun non performing loan. Dan bila berlakunya NPL, non performing loan, orang tak bayar pinjaman kepada pihak bank, macam mana dia nak rolling balik duit yang ada tu untuk bagi kepada peminjam-peminjam yang lain? Jadi sebab itulah mereka perlu melakukan tindakan lelongan dan ia dibenarkan di bawah undang-undang disebabkan adanya dokumen pinjaman ataupun loan agreement yang tuan-tuan puan dah sign dengan pihak bank tadi. Dalam agreement tersebut membenarkan bank untuk melelong dan juga di dalam kanun tanah negara memang dia benarkan untuk pemegang gadaian, bank selaku pemegang gadaian melelong hartanah yang kata apa ada peminjam yang memungkiri ataupun ingkar dengan terma-terma yang telah disetujui di bawah apa ni pinjaman perjanjian pinjaman tadi dengan pihak bank lah. Jadi itu sebagai mukadimahnya, sebagai senarionya bagi tuan-tuan puan faham. So sekarang ni macam yang saya dah selalu war-warkan sebelum ni, keadaan pasaran hartanah sekarang ni memang tengah rancak. Ini bukan saya ada-adakan, memang betul. Saya bercakap ni berdasarkan kepada apa yang telah ditulis ataupun yang telah dilaporkan oleh NAPIK. NAPIK ni adalah sebuah agensi di bawah JPPH, Jabatan Pilihan dan Perkhidmatan Harta. Memang kalau kita tengok sekarang ni dan dalam beberapa siri live saya sebelum ni pun saya dah terangkan, even dalam TV Selamat Pagi Malaysia itu pun saya dah terangkan, sekarang ni memang pasaran hartanah sedang rancak. Dan banyak hartanah-hartanah yang bertukar tangan daripada penjual kepada pembeli, sama ada di pasaran primer dengan pemaju ataupun di pasaran sekunder dengan orang perseorangan lah, sub-sale punya pasaran kan. Dan salah satu punca yang menyebabkan adanya minat orang untuk membeli hartanah adalah disebabkan penjana
dan juga Home Ownership Campaign HOC 2020 yang lepas. Masih lagi sedang berlangsung sehingga hujung bulan Mei 2021 ni. Dan juga disebabkan adanya pengecualian stamp duty. Pengecualian stamp duty. Macam yang saya dah ceritakan banyak kali, saya dah buat posting dalam page Hartanah anda pun. Tuan-tuan dan puan boleh baca posting saya tu. Pengecualian duty stamp untuk harga rumah RM500,000 dan ke bawah. Dikecualikan duty stamp sepenuhnya untuk pembelian rumah kediaman kali pertama. So tuan-tuan dan puan boleh grab peluang tersebut lah. So malam ni kita nak cerita tentang lelongan. Macam yang saya dah nyatakan tadi, kenapa rumah boleh dilelong, kenapa bank boleh ambil tindakan foreclosure. Dan sekarang ni saya nak cerita pula apa yang tuan-tuan dan puan perlu fahamkan bila nak masuk bidaan di dalam suatu lelongan tersebut lah. Awal-awal tadi saya dah terangkan ada dua jenis lelongan, lelongan awam dan juga lelongan private ataupun persendirian. Awam ni public auction, yang private ni dipanggil private auction adalah lelongan persendirian. Lelongan awam dikendalikan di Mahkamah Tinggi ataupun di Pejabat Tanah. Manakala private auction ni dikendalikan di auction house, di auction house ataupun di rumah lelong persendirian. Apa perbezaan antara dua ni? Kalau lelongan awam, dia hartanah yang dilelong di bawah lelongan awam ni kebiasaannya memang dah ada geran, geran individu ataupun geran strata. Manakala lelongan yang dibuat di private auction ni, kebiasaannya dia belum ada geran individu ataupun geran strata lagi, yang mana hartanah tersebut dipegang di bawah apa yang dipanggil master title. Jadi saya syorkan tuan-tuan puan semua kena fahamkan, kena baca dulu dokumen yang paling penting dalam lelongan ni yang dikenali sebagai Proclamation of Sale ataupun peristiharaan jualan lelong. Peristiharaan jualan lelong, Proclamation of Sale, POS lah, singkatannya POS. So kena dapatkan dulu. Kalau katalah nak pergi bidder di public auction, contohlah tuan-tuan puan dapat maklumat, tengok dekat iklan dan sebagainya, ada hartanah yang nak dilelong. Yang iklankan tu pula adalah ejen. Ni sebagai contoh lah, yang iklankan tu adalah ejen. Jadi tuan-tuan puan boleh dapatkan salinan POS. Tanya dulu dengan ejen tu. Tuan, saya nak masuk bidaan ni, boleh tak saya nak dapatkan POS-nya terlebih dahulu? Kena pastikan tuan-tuan puan dapatkan POS tu dulu untuk baca apa yang ada dalam POS tu. Nanti saya akan terangkan apa perkara-perkara yang tuan-tuan puan perlu tengok betul-betul dalam POS tu, dan apa yang tuan-tuan puan perlu lakukan setelah dapat dokumen POS tersebut lah. Itu dokumen yang paling utama sekali, yang paling penting sekali yang tuan-tuan puan perlu baca dan fahamkan. Kena dapatkan POS daripada ejen ataupun pelelong yang nak melelongkan tanah tersebut lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan kena faham bila nak masuk bidaan, tuan-tuan puan perlu ikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam POS tersebut dengan betul. Sebab tempoh yang diberikan untuk tuan-tuan puan masuk bidaan tersebut, dia tidak ada pelanjutan masa. Contoh, katalah sekarang ni kita dah dapat dah POS, dah dapat dah Proclamation of Sale, kita dah baca dah Proclamation of Sale tu, tempoh masa yang diberikan oleh oleh pelelong kepada pembidar yang berjaya adalah 90 hari daripada tarikh contract of sale ataupun tarikh bidaan itu dibuat. Contoh, katalah hari ini 5 bulan 1 2021. Kita kena pastikan yang harga jualan ataupun harga bidaan yang kita menang tu kita dah bayar kepada pihak bank dalam tempoh 90 hari. Dan tiada perlanjutan masa dibenarkan. So isunya di situ adalah bila kita nak buat pembelian ataupun bidaan di dalam lelongan, dalam tempoh biasanya kalau kita buat perjanjian jual beli, perjanjian jual beli memberikan tempoh lanjutan. Memberikan tempoh lanjutan di mana contoh katalah dalam SMP kan biasa kita tulis 3 bulan campur 1 bulan. 3 bulan tu tanpa interest, campur 1 bulan tu with interest lah, faedah lewat bayar. Tapi dalam lelongan benda tu tak timbul. Benda tu tidak dinyatakan dalam POS. So maknanya by hook or by crook kita kena settlekan bayaran baki harga bidaan tu dalam tempoh 90 hari tu juga. Kalau katalah dalam POS tu tulis 120 hari, maka 120 hari lah tempohnya. Tidak boleh nak dapatkan pelanjutan masa lagi.
Okey, apa akan berlaku sekiranya tuan-tuan dan puan tidak membayar baki harga jualan tu dalam tempoh yang ditetapkan, maka duit deposit yang tuan-tuan dan puan dah bayar tadi tu boleh dihanguskan. Itu risiko yang tuan-tuan dan puan kena fahamlah. Okey, jadi sebab tu dalam sebelum tuan-tuan dan puan nak buat bidaan, tuan-tuan dan puan kena dapatkan dulu sumber keuangan yang cukup untuk membayar harga jualan ataupun harga bidaan yang tuan-tuan dan puan dah menang tadi tu. Tu kena berhati-hatilah. Kalau misal kata kita nak buat pinjaman dengan bank, kita kena pastikan loan yang ada daripada pihak bank tu sempat untuk settlekan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebab kebarangkalian untuk bank lambat disburse, lambat release duit tu pun akan mungkin akan berlaku. Jadi sebab tu saya syorkan tuan-tuan dan puan sebelum nak buat bidaan tu kena pastikan tuan-tuan dan puan dah ada cash money. Sebaik-baiknya lah ada cash money, ataupun kalau nak buat pinjaman kena pastikan yang bank boleh disburse, boleh release dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan kena faham bila kita nak buat bidaan ni, kita dah kena get ready dengan 10% deposit. Okay, sebelum masuk ke dewan ataupun bilik lelongan tu, kita dah kena get ready dengan 10% deposit. 10% deposit biasanya dia minta kita prepare dalam bentuk bank draft. Bank draft ataupun banker's check lah. Okay, so kalau kita nak masuk bidaan, there's no such thing as nak beli rumah melalui lelongan, kita boleh kautim untuk markup harga, nak dapatkan loan lebih ke apa ke, tak boleh. Tak boleh, sebab dalam bidaan yang kita buat tu, sebelum nak buat bidaan, nak masuk bilik lelongan tu, kita kena bawa dulu bank draft siap-siap. Bank draft tu equivalent tu 10% daripada harga jual yang telah ataupun harga rizab yang telah ditetapkan oleh pelelong. Kalau katalah harga rizabnya 100,000, maka kita dah kena get ready dengan 10%, which is 10,000 lah. 10,000 tu dah kena prepare dah bank draft tu siap-siap. Itu antara perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan perlu fahami dan perlu sediakan sebelum nak masuk dalam bilik lelongan dan membuat bidaan. Okey, kita tengok kejap soalan-soalan yang masuk kalau ada lah. Alright, saya nampak ramai dah malam ni. Pohon tuan sentuh apa itu strata? Alamak. Okey, kejap lagi Tuan Abu Syafiq. Tuan Rashid, Waalaikumsalam. Tuan Firdaus, Waalaikumsalam. Mas pun ada, Waalaikumsalam. Coach, tajuk menarik malam ni. Okey, terima kasih Mas. Okay, Tuan Eddie Izwan ada, Waalaikumsalam. Okay, Cik Amy pun ada, Low Property pun ada. Okay, Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Tolong tekan button share. Mana yang belum tekan button share tu tolong sharekan rancangan live ni. Tarik lagi ramai lagi tengok kita. Okay, tadi Tuan Abu Syafiq minta saya sentuh apa tu strata. Okay, strata ni adalah jenis grant. Jenis grant. Biasanya, Tuan Syafiq tengok rumah, dia ada rumah yang bertingkat dan juga rumah yang atas tanah kan. Okay, rumah atas tanah tu kita panggil landed property lah. Rumah yang bertingkat tu kita panggil dia apartment ataupun flat ataupun kondominium kan. Okay, so biasanya hak milik strata ni adalah untuk rumah-rumah yang bertingkat. Rumah-rumah yang bertingkat. Tapi jangan terkejut, ada juga rumah landed yang gerannya tu geran strata. Sebab apa? Pemaju bila dia nak majukan projek perumahan tersebut, dia mohon kepada pejabat tanah untuk buat geran strata disebabkan komuniti dia gated and guarded. Contohlah dalam taman perumahan yang ada berpagar, yang ada guard kat situ, biasanya dekat kawasan-kawasan bandar, dia mohon pejabat tanah keluarkan dalam bentuk strata title walaupun rumah tu adalah rumah atas tanah, rumah landed. Biasa kat Kuala Lumpur ni biasa. Kita pergi area Kota Damansara, kita pergi ke area Subang, adalah kawasan-kawasan yang gated and guarded tu memang dia buat sengaja diadakan grant tu grant strata, dia bukannya individual title. Jadi grant strata ni kalau tengok dia punya nombor grant tu dia panjang. Dia panjang, dia ada blok, dia ada tingkat, dia ada lot. So instead of nombor grant tu mungkin ada 2 patah aja. Nombor grant dia tu berpatah-patah. Dia ada slash macam tu. Okay, so itu penerangan seberingkas yang saya boleh sampaikan kepada Tuan Syafiq untuk Tuan Syafiq faham apa maksud grant strata tu lah. So senang cerita, grant strata ni adalah grant yang dikeluarkan oleh pejabat tanah untuk rumah yang bertingkat ataupun berstrata lah. Dan grant individu sebaliknya grant individu tu biasanya dikeluarkan oleh pejabat tanah
untuk hartanah yang atas tanah, yang landed, yang bukan bertingkat lah. Itu yang saya boleh terangkan kepada Tuan Syafiq untuk Tuan Syafiq faham. Okey, Tuan Nazri ada tanya soalan ni, boleh Tuan cerita kalau buat bid ada caveat macam mana tu? Okey, Tuan explain. Okey, boleh insya-Allah. Nanti kejap lagi Tuan Nazri. Tuan Mi pun ada tanya ni, coach, 10% untuk deposit akan ada lagi ke kos lain-lain yang perlu dibayar? Contohnya kos untuk ejen biasanya 5%. Okey, alright. So kejap lagi Tuan Mi, saya akan sentuh tentang benda tu. Alright. Saya nak ambil soalan Tuan Nazri ni dulu. Okey, dia ada caveat. Okey. Sebab tu saya kata dalam sebelum kita nak masuk bidaan, kita kena dapatkan dulu POS, kena dapatkan dulu pengisytiharan jualan lelong ataupun proclamation of sale yang saya panggil POS tadi tu terlebih dahulu. Dapatkan dulu POS. Kalau katalah ejen yang nak jual tu kata, you nak dapat POS you kena bayar dulu. No such thing. Sebab POS tu proclamation of sale tu adalah public document. Dia bukannya private document, dia adalah public document. Sesiapa pun boleh ada akses, boleh dapatkan tu tanpa perlu membayar apa-apa. Ini yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan puan semua. Sebab ramai di kalangan tuan-tuan puan yang mungkin terkena bila nak dapatkan kata apa POS tu, ada ejen yang minta tuan-tuan puan bayar dulu. Bayar dulu. Sebenarnya kalau ikutkan tak payah bayar pun tak apa. Kita boleh dapatkan maklumat tu daripada pihak mahkamah atau pejabat tanah sendiri. Okey, contoh katalah tuan-tuan puan tengok iklan, tengok iklan dalam Mudah ke dalam mana-mana lah dekat Facebook dan sebagainya, ada rumah yang nak lelong. Okey. So dia biasanya dia tak letak nombor geran. Itu satu trik dia lah. Orang yang mengiklankan ni biasanya dia tak letak nombor geran. Dia letak hartanah, nombor rumah apa ni pun tak letak, dia letak kat kawasan mana, dia tu letak gambar kat situ. Gambar tu pun kadang-kadang bukan gambar rumah tu. Gambar tu tak mana dia cilok, dia cedok daripada Google ke apa ke, dia main letak je gambar tu dan kita tengok wah rumah ni macam cantik je kan. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan puan jangan mudah terpedaya, jangan mudah terhencut dengan kata apa iklan-iklan yang diletakkan di dalam internet ni lah. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebaik-baiknya kalau nak beli lelongan yang betul-betul genuine ya, tuan-tuan puan boleh terus pergi ke website yang related to mahkamah ataupun dengan pejabat tanah tu sendirilah. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan pergi ke website yang dikeluarkan oleh pejabat tanah ataupun mahkamah, tuan-tuan puan boleh terus tengok dia punya nombor geran, dia dah nyatakan di situ. POS tu pun boleh dapatkan secara percuma, tak perlu bayar pun. Yang mana ejen-ejen punya iklan yang indah khabar daripada rupa ni, biasanya dia akan pancing dan dia minta kita bayar certain amount baru kita boleh dapatkan POS tu. Sebenarnya POS tu adalah public document dan kita boleh dapatkan POS tersebut dengan tanpa membayar apa-apa pun. Bila kita dah decide nak buat bidaan, masa itulah baru kita akan membayar. Barulah kita akan letakkan deposit. Dan deposit tu pun bukan dibayar kepada ejen, deposit tu dibayar terus kepada bank yang melelong tu. Contohlah katalah bank tu adalah Affin Bank. Jadi kita kena buat cek ataupun bank draft tu pun atas nama Affin Bank. Jangan terpedaya, jangan mudah tertipu dan pastikan yang tuan-tuan puan berurusan dengan orang yang betul lah, dengan orang yang betul. Alright? Okay, tu saranan saya yang pertama. Yang kedua, macam apa yang Tuan Nazri tanya tadi, macam mana nak tahu tanah tu ada caveat ke tidak? Bila kita dah dapatkan POS, kita dah tahu dah nombor geran, sebab nombor geran biasanya ada dinyatakan dalam POS tersebut. Ini yang saya cerita yang pasal POS ni, yang saya relatekan adalah berkenaan dengan lelongan awam. Lelongan awam. Private auction tu kejap lagi saya akan sentuh. Ini saya cerita yang lelongan awam dulu. Hartanah yang dilelong di bawah lelongan awam memang dah ada geran individu ataupun geran strata. Ini saya selalu tekankan dan saya dah ulang banyak kali. Nak beli dengan lelongan awam ataupun public auction, biasanya di mahkamah ataupun di pejabat tanah, dan biasanya dua-dua tempat ni, pejabat tanah ataupun di mahkamah ni, hartanah tersebut memang dah ada geran individu, dah ada geran strata. So tuan-tuan puan, bila dapat aja POS tadi tu, terus tengok kat muka surat pertama, bahagian atas sekali tu, dia akan tulis. Dia akan tulis dalam Mahkamah Tinggi Melaya di mana. Tu dia punya heading dia lah. Lelongan awam apa sekian-sekian, dia punya title, dia panggil title lah. Dia punya title tu memang dia akan letakkan bahagian atas sekali.
Okey, dan di bahagian tengah-tengah tu dia akan tulis keterangan harta. Keterangan harta tu maknanya dia akan tulis alamat harta tu, nombor geran harta tu, leasehold ke freehold, kalau pajakan berapa tahun, 99 tahun, berbaki berapa tahun, tarikh luput pajakan bila, semua tu ada dinyatakan di dalam POS di muka surat pertama. Okay, so tuan-tuan perempuan perlu dapatkan POS tu. Nak tak nak kena dapatkan POS tu, sebab bila dah ada POS tu, barulah tuan-tuan perempuan perlu melakukan langkah ataupun step yang kedua, which is apa dia? Kena buat carian tanah ataupun land search. Okay, ingat step yang pertama, dapatkan POS dulu. Dah dapat POS, tengok kat surat pertama POS tersebut, butir-butir tanah. Pastikan di dalam muka surat pertama tu dah tertera nombor geran, dia punya status tanah tu apa, alamat properti tu kat mana. Okay, dan bila dah tahu nombor geran, step yang kedua, jangan tak buat step yang kedua ni, kena buat, iaitu buat carian tanah ataupun land search di pejabat tanah. Kena buat, jangan eager macam mana rumah tu murah gila-gila punya murah ke apa ke, sampai kita teralpa, kita terlupa tak buat langsung carian tanah. Itu yang mengundang bahaya. Okay, so berbalik kepada Tuan Azri tadi, okay, kita nak tahu ada caveat ke tidak, kita kena tengok dalam carian tanah. Sebab okay, dalam POS kadang-kadang ada benda-benda yang tak dinyatakan, ada benda-benda yang kata apa, tak secara menyeluruh ditulis di atas POS tersebut. Jadi tidak boleh tidak kita kena ambil tindakan proaktif dengan melakukan carian tanah untuk mengetahui status hartanah tersebut supaya kita tidaklah mengundang masalah di kemudian hari. Okay, so bila dah buat carian tanah, definitely dalam carian tanah dia dah keluar maklumat berkenaan dengan caveat, maklumat berkenaan dengan gadaian. Caveat tu pula ada dua jenis, caveat pendaftar, caveat persendirian. So mana satu caveat yang ada? Kalau caveat persendirian tu boleh gagahkan lagi lah. Kalau caveat pendaftar tu na'uzubillah tak jauh. Kalau ada caveat pendaftar, saya even ada caveat persendirian pun saya tak syorkan tuan-tuan perempuan beli tanah ataupun membida tanah tersebut. Okay, so kena dapatkan. Ingat yang pertama tadi apa? Tolong tulis kat ruangan komen. Yang pertama tadi saya cakap apa? Dapatkan dulu POS. Tuan Mi tolong tulis Tuan Mi. Siapa-siapa lah, Tuan Azri ke. First step kena dapatkan POS ataupun Proclamation of Sale daripada ejen ataupun daripada pelelong tu sendiri. Okay, itu first step dia. Okay, yang kedua, saya minta tolong, siapa-siapa tolong tuliskan kat situ, dah dapat POS, kena dapatkan pula carian tanah ataupun land search daripada pejabat tanah. Okay, kena buat. Dua perkara ni kena buat. Kalau tak buat, mengundang nahas. Okay. Saya kasar sikit malam ni, saya garang sikit malam ni sebab tuan-tuan perempuan kena dapatkan dia punya step yang betul untuk memastikan tuan perempuan tak terjerat. Okay, so first dapatkan POS, yang kedua dapatkan carian. Daripada POS tu ada nombor geran. Dengan nombor geran tu kita buat carian dulu kat pejabat tanah untuk tahu status ada caveat ke tak ada caveat dan sebagainya. Okay, right. So saya nak keluarkan sekejap soalan Tuan Mi dekat sini. Coach, 10% untuk deposit, akan ada lagi ke kos-kos lain yang perlu dibayar? Contohnya kos untuk ejen biasanya 5%. Okey. Terima kasih Tuan Mi. Okey, saya cuba jawab soalan Tuan Mi ni. Sebenarnya dalam lelongan awam, dalam lelongan awam bila kita nak buat bidaan, bidaan yang kita buat tu kita perlu sediakan 10% deposit sahaja berdasarkan pada harga rizab yang telah ditetapkan oleh pelelong. Okay, yang telah ditetapkan di dalam POS tadi, maknanya reserve price katalah 100,000, maknanya kita perlu sediakan 10% untuk bayar ketika nak buat bidaan tu nanti. No such thing as additional 5% nak kena bayar ejen ke apa ke, tak ada. Tu semua mengarut je tu. Mengarut je. Ejen tu minta duk kopi ke apa ke, tu semua mengarut. Mengarut, dan kalau tuan-tuan perempuan takut kalah ke, takut benda tu terlepas ke, ejen tu kata ni saya boleh kautim ke, jangan percaya dengan ejen tu. Jangan, itu semua bukan ejen yang betul-betul ejen, itu semua ulat-ulat namanya. Ulat-ulat kalau tengok dekat mahkamah ke kat mana-mana ke, biasanya ada ulat-ulat. Jadi tuan-tuan perempuan jangan terpedaya, jangan mudah terpesona dengan pujuk rayu dia kata saya garanti memang tuan boleh menang macam ni. Tak ada orang lain masuk, saya stop orang lain. You bagi saya duit kopi sikit, saya boleh stop orang lain, jangan kasih masuk. Tak ada, no such thing. No such thing. Sekarang ni jangan main-main
mata-mata sedang memerhati kan, ada orang SPRM ke apa ke, kita tak tahu kan. So kalau ada yang minta duit kopi, kata boleh kautin lah apa, itu semua menipu je, membohong, membongak orang kata kan. So jangan percaya dengan diorang. Sediakan 10% deposit untuk masuk bidaan, itu saja. Kemudian kos-kos lain, kalau katalah Tuan Mi dah menang, kini kita cerita dah menang lah, dah menang selepas dah menang bidaan tu nanti, Tuan Mi kena sediakan kos untuk menyediakan dokumen perjanjian pinjaman, kalau ada buat loan lah dengan bank, yang tu ada legal fee dia, ada stamp duty dia. Lepas tu dokumen pindah milik, borang yang perlu ditantangani dengan pegawai mahkamah ataupun pegawai di pejabat tanah tu nanti. Kalau tak silap saya, borang 16I, borang 16I tu nanti perlu dimatikan stamp juga. Perlu dimatikan stamp dan kena bayar stamp duty pada lembaga sidang negeri lah. Dan ada yang tanya, kalau misalnya kata saya adalah pembeli rumah yang pertama, adakah saya layak untuk mendapatkan pengecualian duty stamp? Yes, boleh. Untuk tahun 2021, start daripada 1 Januari hari itu, sampailah ke 31 Disember 2025, pembeli rumah pertama, tak kisahlah dia beli melalui perjanjian jual beli ke ataupun instrumen-instrumen lain. Termasuklah dalam lelongan, dia boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp. Untuk khusus untuk pembeli rumah, rumah kediaman, kali yang pertama sahaja. Kali yang kedua, kali ketiga tak dapatlah. Okay. So itu yang Tuan Mi perlu faham dan perlu sediakanlah. Kos-kos lain tu disbursement untuk bayar pendaftaran kat pejabat tanah, adalah benda-benda yang lain tu, biasanya dalam yuran guaman tu peguam dah nyatakan lah apa benda yang perlu dibayar tu. So maknanya selain daripada 10% deposit untuk bid tanah tersebut, kita kena sediakan juga kos-kos lain untuk bayar yuran guaman. Ada 2 dokumentasi, iaitu borang 16I untuk pindah milik, dan juga kalau kita buat loan dengan bank, kita perlu keluarkan kos juga untuk buat pinjaman punya perjanjian lah, perjanjian pinjaman punya kos lah kan. Dan selain daripada tu, kena pastikan 90% baki yang nak kena bayar kepada pejabat tanah, kepada bank tu lah, untuk bayar baki harga bidaan yang kita dah menang tadi tu. So itu pun perlu pastikan yang kita ada duit lah. Kalau kita nak buat loan dengan bank, kita kena pastikan yang bank perlu luluskan pinjaman kita, dan kita dah cek kelayakan kita sebelum kita buat bidaan tu lagi. Jangan pula sekarang ni kita gatal nak beli rumah, nak dapatkan harga rumah yang murah. Katalah rumah tu harga RM500,000, tiba-tiba jadi RM300,000 kan. Dalam reserve price tu RM300,000. So kita nak buat bidaan, kita terlepas pandang step yang mula-mula sekali yang kita perlu buat sebelum adanya POS, sebelum kita buat carian tanah kat pejabat tanah. Step yang paling mula sekali adalah memeriksa kemampuan dan kebolehan kita untuk membayar pinjaman tu. Jadi itu yang paling utama sekali lah. Tak kisahlah kita beli rumah melalui SPA ke ataupun melalui lelongan ke, bila kita nak buat pinjaman dengan bank, kita kena pastikan yang kita layak dan kita mampu lah nak membayar pinjaman tersebut. Itu memang banyak kali dah saya tekankan, beli rumah ikut kemampuan. Jangan pula kita tak check lagi dengan pihak bank, menonong dia pergi kat auction house ataupun dekat mahkamah, dekat pejabat tanah tu, kita masuk je bidaan tu, kita belagak bawa 10% deposit, tengok yang 10% je mampu bayar, yang 90% lagi tak lepas, loan sangkut dan sebagainya. Kalau loan sangkut, minta maaf banyak-banyak, 10% tadi pun forfeited. Dia tak ada, no such thing as loan tak approve, 10% akan dipulangkan kembali, tak ada. Dalam bidaan tak ada. Once you dah masuk dalam bidaan, you dah menang, you kena settlekan within that 90 days ataupun 120 days. Baki harga bidaan yang menang tadi tu, ada 90% tu kena bayar dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tak ada pelanjutan masa dan tak boleh minta refund kalau loan kita tak lepas. No such thing. Okay, so kena hati-hati tuan-tuan dan puan. Okay, Tuan Mi, saya harap Tuan Mi faham lah dengan apa yang saya dah terangkan tadi. Okey, terima kasih. Tuan Nazri dah tulis first step dapatkan POS, second step mesti buat carian tanah or land search. Alright. Okey, terima kasih. Tuan Ridwan pun dah tulis kat situ. Okey, terima kasih Tuan Ridwan. Okey, ada caveat better tak perlu bid. Okey, terima kasih Tuan Nazri. Okey, Tuan Mi ada tulis kat sini apa ni? Okey, kedua, mendapatkan carian berdasarkan nombor grant. Ada kena bayaran kan coach? Yes, carian memang kena bayar tapi taklah mahal. Carian persendirian kalau di pejabat tanah Selangor cuma RM30 saja. RM30 saja. Kat negeri-negeri lain tu ada yang sampai RM50, ada yang RM100, tapi taklah mahal sangat.
Okay, kos untuk bayar carian tu, kalau misalnya kata kita dah buat carian tu, sekurang-kurangnya kita taklah orang kata apa, terpinga-pinga ataupun berada dalam duka lara sekiranya kita baru tahu selepas kita dah buat bidaan tu ada caveat pula dekat dalam tanah ataupun rumah yang kita nak beli tadi. So apalah salahnya bayar RM30 kalau misalnya kata nak keluar RM30 pun kau tak payahlah masa bidaan, buang masa je. Okay. Caveat apa maksudnya? Alright. Caveat ni adalah sekatan. Sekatan. Tuan Mahat, lepas ni saya syorkan buka balik YouTube channel saya, ada satu topik saya kongsikan khusus berkenaan dengan caveat ni. Caveat ni menghalang ataupun menyekat apa-apa transaksi ke atas harta tanah tu. Maknanya bila kita dah beli tanah apa ni ataupun rumah yang kita dapat bida melalui lelongan tadi tu, kalau kita dah berjaya, tiba-tiba bila kita tak check, awal-awal tu tak check buat carian kat pejabat tanah, tahu-tahu ada pula caveat kat atas tanah tu kan. Okay. So bila adanya caveat kat atas tanah tu, caveat tu perlu dilepaskan ataupun dibuang terlebih dahulu. Okay, so bila caveat tu nak buang caveat tu pun satu masalah juga kan. Kita nak kena cari orang yang masukkan caveat tu siapa. Kita dah, kalau katalah yang masukkan caveat tu adalah orang yang kita boleh cari, tak apa. Masalahnya kalau orang tu tak boleh cari. Dah satu kerja pula. Dan kalau katalah yang masukkan caveat tu adalah caveat pendaftar, berjaga-jaga. Sebab caveat pendaftar ni hanya pendaftar saja yang boleh batalkan caveat tersebut. Yang suka masukkan caveat pendaftar ni sebenarnya badan-badan kerajaan ataupun badan-badan berkanun. Okay, contoh macam lembaga hasil dalam negeri, kalau katalah owner yang terdahulu yang rumah dia kena lelong tu, dia tak dapat melunaskan cukai pendapatan dia, maka lembaga hasil dalam negeri biasanya akan masukkan caveat pendaftar. Okay, selagi dia tak menyelesaikan tunggakan cukai dia kepada lembaga hasil dalam negeri, selagi itulah caveat pendaftar tu akan wujud kat atas geran tu. Kan satu masalah kat situ kan. So kena check dulu, buat carian dulu, bayarlah RM30, bukan mahal mana pun. Caveat boleh beli dengan tunai, betul ke tuan? Caveat boleh beli dengan tunai. Caveat ni bukannya boleh beli, caveat ni kita daftarkan. Siapa yang nak masukkan caveat ni, dia kena daftarkan di pejabat tanah dan dia perlu mempunyai alasan yang kukuh. Okay, saya nak cerita pasal caveat ni panjang sebenarnya. Tuan Abu Syafiq, Tuan Mahat Kelana, reverse balik, tengok balik YouTube channel saya. Ada satu topik berkenaan dengan caveat, khusus berkenaan dengan caveat, boleh tengok dalam tu. Okay, okay, Tuan Nazri tanya soalan ni, kalau bayar cash boleh settle tak kes ada caveat tu? Kalau bayar cash pun sama juga. Selagi caveat tu tak di-remove, selagi itulah pendaftaran pindah milik tu tak boleh dibuat. Itu masalah dia. Kita bila kita beli sesuatu hartanah, kita nak secure hak kita ke atas hartanah tu. So bila kita nak secure hak kita, nak pastikan yang hak kita sebagai owner baru tu terjaga, terpelihara, kita kena pastikan yang nama kita didaftarkan atas geran lah. Kan, betul tak? Tak kisahlah beli melalui lelongan ke, beli melalui SPA biasa ke, sale purchase agreement biasa ke, selagi nama kita tidak didaftarkan atas dokumen hak milik ataupun geran tadi tu, selagi itulah kita tak secure. Kita tak hak kita sebagai pembeli ataupun pembida tadi tu masih lagi belum di secure lah, belum lagi dipelihara kan. Jadi sebab tu saya kata nak beli hartanah, nak beli rumah, kena pastikan yang nama kita boleh didaftarkan di atas geran. Okay. Bila ada caveat, nama kita tak boleh didaftarkan. Bila nak daftarkan, pejabat tanah tolak. Ada caveat, tak boleh daftarkan. Masalah kan? So, itu yang menjadi isu utamanya. Kenapa tuan-tuan perempuan perlu buat carian? Sebab nak dapatkan maklumat terperinci berkenaan dengan urus niaga ataupun urusan yang masih lagi ada di atas geran ataupun hak milik tanah tersebut. Bila dah buat carian, barulah kita tahu ada tai ke, ada najis ke, apa semua tu baru kita tahu. Minta maaf kalau bahasa saya kasar sikit lah. Tapi memang kalau tak cakap kasar macam ni, tuan-tuan perempuan takkan ingat sampai bila-bila. Kan? Sebab tu saya kena ada garang sikit malam ni. So minta maaf lah. Okay, tujuan ni nak bagi peringatan kepada semua kan. So kena hati-hati. Kena buat carian, kena pastikan semua orang yang nak buat bidaan, nak masuk dalam bidaan di lelongan ni, kena adakan POS tu dulu, kena tengok apa yang ada dalam POS, kena buat carian kat pejabat tanah, kena pastikan carian tu tidak ada masalah yang timbul ke atas geran tu sendiri. Supaya membolehkan tuan-tuan perempuan punya nama tu boleh didaftarkan atas dokumen geran. Okay.
Macam-macam bab rumah ni tuan, ingatkan mudah. Itulah, ingatkan mudah. Tak apa, tak apa, boleh boleh tengok balik video saya tu, jangan risau, jangan pening-pening kepala Tuan Mahat, tengok balik video saya tu. Saya dah terangkan panjang lebar dekat 1 jam lebih saya cerita pasal caveat saja. Berapa lama boleh settle kes caveat? Selagi mana bayaran tu tak dibayar kepada yang masukkan caveat tu, ataupun selagi orang yang memasukkan caveat tu tak tarik balik caveat dia, selagi itulah caveat tu masih ada. Dan caveat ni boleh bertahan sehingga 6 tahun. Okay, yang saya cakap 6 tahun ni adalah caveat persendirian. Caveat persendirian ataupun dia panggil private caveat. Okay. Kalau misalnya kata caveat pendaftar ataupun registrar caveat, dia akan bertahan sampai bila-bila. Selagi pendaftar tu sendiri tak tarik balik caveat tu, selagi itulah caveat tu akan wujud di atas grant tu. Okay, itu kena hati-hatilah, kena jaga-jaga. So kalau ada dah buat syariah tu caveat pendaftar didaftarkan oleh lembaga hasil dalam negeri, memang cik naas kalau beli. So boleh bye-bye je lah, carilah rumah lain, banyak lagi rumah lain kan. Rumah kat Malaysia ni berlambak-lambak juta kan. So kenapa nak kena cari rumah yang bermasalah kan. Okay, masalah juga kalau beli hartanah ni, kalau ada caveat, better jangan belilah kan coach. Cik apa pendapat coach? Yes, betul. So saya dah cakapkan tadi Tuan Mi, kalau boleh elakkan. Banyak lagi rumah lain, pergi cari rumah lain yang tak ada caveat. Boleh kata apa, nak beli secara apa, perjanjian jual beli biasa pun boleh, nak beli melalui lelongan pun boleh. Yang pasti kita kena buat dululah dia punya checking tu, dapatkan POS, dapatkan dia punya apa ni, carian tanah dulu sebelum kita buat bidaan. Okay, alright. So saya teruskan. Tadi saya dah cakap ada 2 jenis lelongan. Yang pertama lelongan awam, yang kedua lelongan persendirian. Okay. Saya nak terangkan kepada tuan-tuan, tadi lelongan awam tu tuan-tuan mudah kot nak faham. Yang mana lelongan dijalankan di Mahkamah Tinggi ataupun yang dijalankan di pejabat tanah. Pejabat tanah. Yang mana dua-dua pejabat tanah dan juga mahkamah ni tadi, lelongan yang dibuat tu mesti ada geran individu ataupun geran serata untuk unit yang kita nak beli tadi tu. Okay. Yang ni saya nak cerita tentang private auction ataupun lelongan persendirian. Dia ada beza kat situ. Kat mana beza dia? Lelongan persendirian, hartanah yang dijual ataupun yang dilelong melalui lelongan persendirian tadi, dalam private auction ni tadi, dia belum ada geran individu atau geran seratanya. Dia masih lagi dipegang di bawah master title ataupun hak milik induk. Okay, kena faham kat situ. Kena faham kat situ. Bezanya. Okay. Rumah yang dah ada geran serata ataupun geran individu, rumah yang belum ada geran serata ataupun geran individu. Yang dah ada geran serata, dia pergi ke public auction. Ataupun yang dah ada geran individu, dia pergi ke public auction ataupun lelongan awam. Okay. Rumah yang belum ada geran serata ataupun geran individu, dia masih lagi dipegang di bawah master title ataupun hak milik induk, dia akan pergi kepada private auction ataupun lelongan persendirian. Okay, so fahamkan kat situ. Okay, siapa-siapa boleh tolong saya, tolong type pun kat situ. Bagi kawan-kawan yang lain yang mungkin tak berapa jelas tu, boleh nampak apa yang saya cuba sampaikan tu. Lelongan awam ataupun public auction untuk rumah yang dah ada geran individu / strata. Okay, tolong tuliskan. Okay. Rumah yang belum ada geran individu ataupun geran strata dalam kurungan masih under master title, tutup kurungan, pergi ke private auction. Okay, so siapa-siapa tolong tuliskan. Apa ni, saya tengok yang paling rajin menaip ni Tuan Nazri dengan Tuan Mi. Minta tolong siapa-siapa Tuan Nazri ke Tuan Mi tolong type kan kat situ, bagi dia orang yang lain-lain tu nampak lah, mudah untuk tengok apa ni, nak flashback balik ke apa kan. Okay. So saya dah nyatakan tadi perbezaan dia. Okay. So sekarang ni saya nak ceritakan kenapa tuan-tuan puan perlu elakkan beli lelongan private auction ni tadi. Kalau boleh elakkan beli lelongan melalui private auction ni tadi. Okay. Tadi saya dah cerita, apa-apa perkara sekalipun, kita nak kena secure kita punya hak dulu, betul tak? Kita nak kena secure hak kita sebagai pembeli ataupun pembida rumah yang kita nak beli itu tadi, yang mana caranya adalah dengan memastikan nama kita sebagai pemunya ataupun pembida yang berjaya tadi, didaftarkan di dalam dokumen geran ataupun hak milik. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan yang hak kita terjaga ataupun terbela. Okay, so fahamkan kat situ. Fahamkan kat situ dulu. Okay,
So kita nak pastikan yang nama kita didaftarkan di dalam dokumen hak milik, yang didaftarkan di dalam dokumen hak milik tu kena adalah dokumen hak miliknya. Kena adalah gerannya dulu. Barulah kita boleh daftarkan nama kita dalam geran tersebut. Okey, ingat tak saya cakap tadi? Yang private auction, lelongan persendirian, dia belum ada lagi geran individu. Belum ada lagi geran strata. Jadi, macam mana tuan-tuan dan puan nak daftarkan nama tuan-tuan dan puan di dalam hak milik ataupun geran untuk rumah yang belum ada geran strata ataupun geran individu tadi? Sebab rumah tadi tu dipegang di bawah master title ataupun hak milik induk. Hak milik induk ni tuan-tuan dan puan bayangkan sekeping geran, dalam sekeping geran tu berkongsi ramai-ramai orang yang ada dalam tu, tapi geran untuk setiap unit tu belum dikeluarkan lagi oleh pejabat tanah. Prosesnya tu panjang lagi. Pejabat tanah perlu buat ukur, kena pastikan dia punya kata apa premium yang dikenakan terhadap pemaju tu dibayar oleh pemaju dulu. Banyaklah perkara-perkara yang perlu muktamadkan, barulah pejabat tanah boleh keluarkan geran strata untuk unit tersebut. Jadi sekarang ni bila nak masuk ke private auction, nak buat bidaan untuk membeli hartanah di bawah private auction, masalahnya sekarang private auction ni dia tidak ada geran individu ataupun geran strata tu lagi. Macam mana kita nak daftarkan nama kita sebagai pembida yang berjaya di dalam dokumen geran? Sebab tu saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan dan puan semua. Sebenarnya ada, cara tu memang boleh. Nak daftarkan nama tu kemudian memang boleh. Bila geran tu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah apa semua tu memang boleh lah. Tapi isunya sekarang ni geran tu belum ada sekarang. Geran strata ataupun geran individu belum dikeluarkan lagi sekarang. Kita cerita sekarang, kita tak cerita 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, ke 10 tahun akan datang, kita nak cerita yang tu. Kita cerita yang ada depan mata kita sekarang. Okay. So, saya nak highlightkan pula kenapa saya risau, takut ada masalah bila tuan-tuan puan buat bidaan untuk hartanah yang dipegang di bawah master title ataupun melalui private auction tadi. Isu dia, boleh scroll balik page hartanah anda, tengok posting saya yang terkini berkenaan lelongan tu. Itu sebenarnya isu dia. Isu dia kenapa? Sebab kita takut berlaku apa-apa masalah disebabkan oleh geran strata tu belum ada lagi ataupun geran individu tu belum dikeluarkan oleh pejabat tanah lagi. Kita risau, kita takut proses untuk mengeluarkan geran strata tu terbantut disebabkan beberapa perkara. Antaranya adalah apa? Yang pertama sekali, kita risau takut pemaju yang sedia ada yang membangunkan ataupun memajukan projek perumahan tersebut tiba-tiba kena gulung. Tiba-tiba bankrupt. Cuba bayangkan, kalau pemaju tu bankrupt, pemaju tu digulung, macam mana tuan-tuan dan puan nak buat urusan pindah bilik daripada syarikat pemaju yang dah digulung tu kepada nama tuan-tuan dan puan bila geran strata, geran individu tu dah dikeluarkan. Bermasalah dan panjang ceritanya. Dan kosnya lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan bank, bukan semualah saya cakap ni, kebanyakan bank dia agak susah untuk bagi pinjaman perumahan bagi hartanah yang belum ada individual title ataupun strata title ni. Yang masih dipegang di bawah master title ni tak semua bank akan bagi pinjaman. Jadi bila tuan-tuan perempuan cuba bayangkan, kita dah prepare 10% deposit, dah masuk bidaan dah menang dah pun bidaan tu, tak ada orang lain yang bid. Aku menang. Tak ada orang lain bid kan. Kita seronok lah. Alhamdulillah aku seorang je bid. Padahal sebab apa? Orang lain semua tak nak beli rumah tu. Awak seorang yang tergigih nak beli rumah tu. Sebab orang lain tahu risiko dia macam mana. Sebab tu orang lain tak nak beli. Jangan ingat awak seorang dah duduk kat situ, awak seorang je bidder yang ada, awak rasa awak paling king, awak yang boleh menang bidaan tu seorang-seorang. Kena fikir balik, aku seorang-seorang duduk kat dalam bilik ni. Sebesar-besar bilik ni aku seorang je, tak ada orang lain nak bid. Aku dengan pelelong tu seorang kat depan tu kan. Cuba kita fikirkan, kenapa tak ada orang datang bid? Rupa-rupanya orang pun tahu masalah untuk rumah yang tak ada geran strata ataupun geran individu ni. Sebab punca dia itulah, tak boleh nak didaftarkan nama kita atas geran tu, dan pindah milik tu hanya dibuat berdasarkan ada satu dokumen, istilah yang kita panggil dokumen tu adalah deed of assignment, surat ikatan serah hak.
Surat ikatan serah hak. Itu je lah dokumen yang kita berpegang dengan ada satu contract of sale lah. Ataupun dia punya memorandum of contract. Dua tu je lah yang kita pegang. Deed of assignment dan juga memorandum of contract. Okay. Jadi bank pun memang macam saya beritahu tadi, susah nak bagi pinjaman kepada pembeli yang membeli hartanah yang masih lagi belum ada geran strata ataupun geran individu ni tadi. Sebab bank pun tahu risiko dia tu kat mana. Bank pun fikir, sebab bank pun sebenarnya dia tak berapa gemar nak buat kes yang melibatkan kes-kes assignment yang saya cakap tadi lah, yang gunakan deed of assignment tu. Bank tak berapa gemar sebenarnya nak buat. Tak semua bank yang akan buat benda tu lah. Hanya segelitir, setengah bank saja yang sanggup nak bagi pinjaman untuk tanah yang dipegang di bawah master title. Okay, jadi tuan-tuan puan, itu 3 perkara yang saya dah kongsikan tadi. Kenapa saya cuba nak terangkan pada tuan-tuan puan, cuba elakkan daripada membida hartanah yang dilelong di bawah private auction. Sebab punca utamanya tidak ada grant. Dia masih lagi dipegang di bawah master title ataupun hak milik induk, dan bila tuan-tuan puan beli, nama tuan-tuan puan sebagai pembida yang berjaya itu tidak didaftarkan di atas dokumen grant ataupun dokumen hak milik, sama ada individu ataupun strata tadi. So itu kena faham lah. Right. Okay, saya tengok soalan-soalan yang masuk ni. Caveat persendirian. Okay, Tuan Ridwan ada tanya ni. Caveat persendirian akan automatik terbatas selepas 6 tahun. Yes. Okay, dia akan terbatas selepas 6 tahun. Itu caveat persendirian. Yang caveat pendaftar tidak. Caveat pendaftar sampai bila dia akan kekal selagi mana pendaftar tak tarik balik. Okay, private auction, master title. Okay, betul. Private auction kendalikan untuk melelong hartanah-hartanah yang dipegang di bawah master title. Okay. Oh, Abang On kita, Asrul Hartanah. Okay, rumah yang dah ada geran ataupun strata akan dilakukan lelongan di pejabat tanah atau mahkamah. Okay. Rumah yang belum ada strata ataupun geran dijalankan lelongan di private auction. Okay, terima kasih Tuan On. Okay, Tuan Nazri, kena pastikan geran strata ataupun geran individu dah keluar lah. Okay. Tuan Padli Fauzi, okay, caveat pendaftar ada juga ke yang dimasukkan oleh individu persendirian kos? Tak boleh. Caveat pendaftar ni yang dimasukkan oleh pendaftar sendiri, bukannya orang individu lah, bukan orang perseorangan. Dia nak masukkan tu adalah pendaftar. Pendaftar ni pendaftar hak milik. Senang cerita, dekat pejabat tanah tu pendaftar hak milik ni DO lah. Pegawai daerah tu sendiri. Ini istilah mudah faham lah. Pegawai daerah tu sendiri adalah pendaftar hak milik. Dan dialah yang mempunyai kuasa untuk memasukkan caveat pendaftar. Atas permintaan siapa? Atas permintaan biasanya badan-badan berkanun kerajaan. Contoh macam lembaga hasil dalam negeri ataupun jabatan insolvensi ke. So itu antara orang kata apa sebab kenapa caveat pendaftar ni dimasukkan. Sebabnya ada tunggakan ataupun lembaga hasil nak tuntut cukai yang belum berbayar. So selagi cukai itu belum berbayar, selagi itulah lembaga hasil nak kekalkan caveat tu kat situ. Nanti Tuan Pali boleh buka saya punya YouTube channel, boleh tengok yang saya ceritakan tentang caveat ni. Ada satu topik khusus, ada lebih kurang sejam lebih saya cerita tentang tu. Okay, kat mana boleh dapat listing lelongan awam? Contoh lelongan mahkamah atau pejabat tanah. Iklan kat mana? Ya, okay, alright. Saya nak share screen sekejap. Okay, boleh nampak tak? Oh, saya tutup sekejap. Right. So, ini adalah portal untuk lelongan punya e-lelong. E-lelong punya portal di mahkamah. Okay, e-lelong punya portal di mahkamah. Boleh masuk ke ni. Sekejap, saya copy sekejap dia punya ni dan saya akan pastekan di ruangan komen. Sekejap. Okay, so boleh buka dia punya link yang dia dah bagi tu. Saya copy sekejap dia punya ni.
Okey, saya tengok yang baru saya klik tadi tu dia punya okey, boleh nampak tak the most popular real estate auctions. Ni yang e-lelong dekat Mahkamah Tinggi, kat Mahkamah Tinggi. Nampak tak kat sini dia tulis proclamation of sale. Sekejap saya buka ni, korang boleh nampak ke? Oh, kecil sikit tak apalah nanti boleh masuk link tu. Masuk link yang saya bagi. Okey, kat sini nampak tak proclamation of sale? Dia suruh download. Inilah dia. Senang. Saya tunjuk kat sini je. Alah, nak besarkan tak boleh lah pula. Nampak tak? Akan menjual secara lelongan awam. Ni yang buat e-bidding dekat online lah, secara online. Ini yang saya terang kepada tuan-tuan puan tadi, kena dapatkan POS ni. Bila dah dapat POS, nampak tak sini? Butir-butir hak milik, nombor hak milik, geran sekian-sekian, lot number sekian-sekian. Ini yang bila dah tahu nombor geran ni, terus buat land search. Terus buat land search. Nampak ke ni? Nampak kot besar ni kan tulisan dia. Kalau tak nampak tu kena pakai kacamata lah. Okey. Okey. So tuan-tuan puan boleh explore sendirilah tengok yang saya dah sharekan link ni tadi. Ni masuk kat sini. Okey, link dia yang apa ni tadi, dan kemudian ada satu link lagi kat sini. Bidder web ni. Masuk bidder web ni, macam-macam property yang nak dilelong ada. Carilah sampai lebam. Ni kan, list ni banyak ada ni. Kat Perak ada, dekat Johor lah, dekat apa ni KL lah. Ni kat JB ni, kat Pemasjaya, Masai Okay. So tu yang saya kata tadi boleh dapatkan proclamation of sale tu tanpa perlu membayar pun, free je. Kenapa nak kena bayar sedangkan benda tu boleh dapat percuma kan? Okay. So saya tengok kejap soalan Tuan Mahat Kelana tanya, maksudnya kalau kita tak bayar cukai hingga tertunggak, ada potensi lah rumah kita nak di-list oleh pendaftar KVIP untuk masa akan datang. Tak, cukai tertunggak tu cukai tanah je. Cukai tanah tu mungkin kalau misalnya kata dah sampai berjuta-juta, tak adalah berjuta, beribu-ribu lah kan, kita tak bayar cukai tanah, ada kemungkinan dia akan masukkan KVIP pendaftar. Selagi mana, tapi jarang lah saya rasa masuk KVIP pendaftar disebabkan tak bayar cukai apa ni tanah ataupun cukai pintu. Yang saya kata tadi tu cukai apa ni LHDN, cukai income tax, cukai pendapatan. Yang saya ada satu kes yang mana apa ni klien saya apa ni, ini pun satu lagi masalah juga, klien saya ni dah jadi taik, dah jadi masalah baru jumpa saya. Dia nak beli tu tak minta nasihat saya dulu, dia tak buat laser dulu, dia main belasah aja beli lelongan tu. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Boleh tengok cerita panjang yang saya ceritakan tu dalam apa ni video saya di YouTube channel berkenaan dengan KVIP. Saya dah terangkan dalam video tu. Klien saya terbeli hartanah yang ada KVIP pendaftar. Nauzubillah, minta jauh. Padan muka dia, siapa suruh beli kan? Dia tak check dulu, tak buat carian dulu, pandai sangat. Dia beli tanpa buat carian, tiba-tiba dah ada KVIP pendaftar, dah ada masalah, dah ada sampah, dah ada tahi kat situ, minta saya bersihkan pula. So sekarang saya tengah nak menguruskan macam mana nak buang KVIP pendaftar. Tengah tergantung lagi, belum selesai pun lagi. Nak kena masuk mahkamah apa semua. Banyak lagi cerita kat situ. So tu yang macam Tuan Mahat tanya tu, ada kemungkinan tapi rasanya cukai tanah, cukai pintu tu kurang apa menjadi penyebab KVIP pendaftar dimasukkan. Tapi possible, benda tu possible. Kalau dah terlalu banyak sangat cukai yang tak berbayar tu, berkemungkinan apa ni pejabat tanah boleh masukkan KVIP pendaftar. Okay, so kena berhati-hatilah. Okay, so berapa jam dah kita bersiaran ni? 1 jam lebih dah. Okay, sekarang pukul berapa? 10.30. Nak suruh saya teruskan ke ataupun dah penat dah? Nak kena tanya juga ni, nak minta izin tu perempuan ni, nak belajar lagi ke ataupun nak suruh saya stop? Nanti kan cakap, coach ni bila nak berhenti ni kan? Bila saya dah bercakap ni tak kerti nak berhenti. Kan? Ni kan ada yang ngantuk ke apa kan, nanti nak suruh apa ni, nak teruskan.
Teruskan on. Okey, alright. Saya teruskan lah. Ni Cik Nazri seorang je, yang lain-lain okey, tak apalah kita anggap yang Cik Nazri mewakili semualah. Okey. So saya teruskan. Right. So tadi saya dah terangkan private auction ni kalau boleh elakkan. Sebab apa? Private auction ni tidak ada grant. Okey, dan nak dapatkan POS tadi tak perlu nak susah nak bayar ejen ke apa ke, boleh dapatkan secara percuma. Masuklah website yang saya dah bagi link tadi tu, tengoklah kat situ. Ada. Ada dia punya linknya dan boleh dapatkan kata apa POS tu secara percuma. Boleh download je kat situ kan. Right. Okay, ni kita cerita masa nak buat bidaan. Okay, so bila nak buat bidaan, kita dah sediakan tadi 10% deposit. 10% deposit mengikut harga result. Mengikut harga result. Katalah tadi, okay, saya patah balik tengok yang ni tadi. Contoh yang ada ni tadi, alamak dah hilang pula. Okey, kita tengok contoh yang ada ni. Tuan-tuan puan boleh nampak rasanya yang ada dalam skrin saya ni. Okey, harga rizab hartanah tersebut akan dijual atas seperti mana sedia ada. Ini bahasa orang putihnya as is very species tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak 130,000. Dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan, pembida yang berminat adalah mendepositkan 10% daripada harga rizab. Ini yang saya kata tadi, deposit 10% tu daripada harga rizab tu dalam bentuk bank draft. Nampak tak ada tulis? Dalam bentuk bank draft di atas nama Bank Islam Malaysia Berhad. Bank Islam Malaysia Berhad. Maknanya bank yang melelong tu adalah Bank Islam. Jadi kita kena buat bank draft tu pun atas nama Bank Islam lah. Nama dalam bank draft tu jangan salah. Kalau misal kata dia tulis Bank Islam Malaysia Berhad, tulislah Bank Islam Malaysia Berhad. Kalau katalah Maybank Berhad, tulislah Maybank Berhad. Jangan tulis Maybank Islamic Berhad pula. Dah salah tu. Kan? So bila kita salah buat bank draft tu, kena reject nanti. Jadi masalah. Okay, 1 hari bekerja sebelum tarikh lelongan awam. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh pembida yang berjaya kepada Bank Islam Malaysia Berhad. Ni nampak? Kepada Bank Islam Malaysia Berhad dalam tempoh 120 hari. Ni saya highlightkan kat sini. Dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan. Untuk bukti-bukti selanjutnya sila berhubung dengan Zainul Wijaya Talha Abdullah. Ni lawyer firm dia lah. Lawyer firm yang berkenaan dengan lelongan ni yang mewakili Bank Islam tadi tu. 120 hari. Ni saya highlight kat sini. Okey, kat bahagian bawah ni tuan-tuan puan akan nampak syarat-syarat jualan. Syarat-syarat jualan. Ni saya kata recital tu. Recital tu dia ada ceritakan lah apa benda ni kan. Syarat-syarat jualan ni terpakai bla bla. Boleh baca boleh baca. Kejap. Saya macam mana saya nak tolong tuan-tuan puan bagi faham Okey. Sekejap lagi saya akan sharekan benda ni. Tuan-tuan puan ada saya punya Telegram channel tak? Telegram channel ada tak? Ada yang dah join Telegram channel saya? Coach Isaac punya Telegram channel tu. Saya nak masukkan Telegram channel saya sekejap. Okey, dalam ruangan komen ni saya akan masukkan saya punya Telegram channel. Siapa yang belum join Telegram channel saya boleh tengok dekat ruangan komen ni, saya postkan kejap. Okay, boleh join yang link yang saya bagi tu, https t.me tu, Coach Isaac ni kan. Okay, masuk Telegram channel saya tu. Nanti saya akan sharekan dalam Telegram channel saya tu proclamation of sale punya sampel yang saya dah tunjukkan dekat skrin tuan-tuan perempuan sekarang ni.
Jadi boleh download terus daripada saya punya. Sekejap ni teknikal sikit ni, nak kena 2-3 kali 2-3 kali kerja. Tapi tak apa, untuk ilmu tak ada masalah. Nak kongsikan ilmu, okey. So dah apa tu, nanti boleh tengok, nanti saya akan sharekan dalam Telegram channel saya sekejap lagi lah. Okay. So boleh tengok satu-satu seketul-seketul apa yang ada dalam syarat jualan ni, boleh baca dan fahamkan. Okay, syarat jualan ni berbeza mengikut lelongan yang dibuat. Kalau macam yang tuan-tuan perempuan tengok ni dekat skrin ni, ini adalah untuk lelongan yang dibuat secara online, e-lelong. Kalau lelongan yang dibuat di bilik lelongan kamar, lelongan mahkamah ataupun di pejabat tanah tu, syarat dia berbeza lah. Tapi dalam tempoh COVID ni memang biasanya lelongan tu dibuat secara online. Okay, jadi boleh tengok lah yang online punya apa ni lah. Jangan risau, nanti boleh baca. Okay, boleh baca semua yang ada dalam perisian jualan lelong ni untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan perempuan semualah. Oh, Puan Salina kata line teruk. Okey, nasib baik ada yang rajin typing. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua yang tolong saya malam ni, tolong type kan. Okey, Tuan Mi ada tanya lagi. Coach, sekiranya kita dah bayar deposit 10%, bank draft dan kalah pada lelongan tersebut, duit 10% dapat full ke atau macam mana? Yes, kalau kalah dia akan pulangkan balik. Kalau kalah tak ada masalah. Kalau menang tu yang jadi masalah kalau kita tak boleh nak bayar baki 90% tu. So kita kena pastikan kalau kita nak masuk bidaan, kita bukan sediakan 10% saja, kita kena sediakan 100%. Termasuklah baki 90% tu, dah kena ada means ataupun cara untuk kita membayar lah. Okay, Tuan Mi, jangan risau, kalau kalah tak ada masalah, dia akan pulangkan balik. Bank draft tu dia akan pulangkan balik kita. Tuan Nazri dah begitu kat sini, boleh dapat balik. Okay, terima kasih Tuan Nazri. Okay, alright. Jangan risau, dah masuk Telegram channel tu, nanti saya akan bagi sampel POS yang saya dah download tadi daripada website kehakiman tadi tu. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Panjang lagi sebenarnya benda yang saya nak ceritakan, tapi saya rasa mungkin kita teruskan perkongsian dalam bentuk pertanyaan dan sebagainya dalam ruangan komen. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, saya cuba jawab soalan tuan-tuan perempuan tu dalam ruangan komen selepas inilah, insyaAllah. Dan kalau kata nak dapatkan ebook saya macam biasa, ebook saya dah ada 2 sekarang ni. Ebook tips hartanah tu satu, tips mudah jual beli hartanah, dan ebook saya yang baru dilancarkan berapa minggu yang lepas, masa siaran live dengan Johor Land tu, saya lancarkan ebook saya yang kedua, berjudul judul pun saya dah lupa dah. 2021 tahun untuk membeli rumah ke apa, saya tak ingat dah, panjang sikit lah dia punya tajuk tu kan. Yang tu saya syorkan tuan-tuan perempuan download melalui link yang saya dah bagi ni tadi. Dua-dua ebook tadi tu, siapa yang dah dapat ebook pertama tu pun tak apa, masuk je link tu, nanti saya akan bagi dua-dua sekali. Saya akan bagi ebook pertama tu dengan ebook yang kedua sekali. Okay, so yang ebook kedua tu dia lebih kepada nak menceritakan apa yang tuan-tuan perempuan boleh dapat untuk tahun 2021 ni, pengecualian duty stamp, dapat CKST dan sebagainya lah. So itu semua memang saya dah kongsikan dalam ebook saya yang terkini tu lah, dalam ebook yang 2021 tu. Jadi boleh dapatkan melalui link yang ada kat bawah ni, boleh tengok link yang ada kat bawah ni. Okay, kalau nak contact saya, boleh contact saya melalui email andahartanah@gmail.com ataupun boleh call saya ataupun WhatsApp saya di nombor 012-655-0685. 012-655-0685. Okay, so boleh tengok di ruangan komen saya punya link yang saya dah sharekan tadi tu. Sekejap, saya takut nanti ada yang tak boleh nak baca pula ni, nanti saya bagi lagi sekali lah. Tak sempat nak baca ke, saya bagi lagi sekali, saya masukkan ruangan komen Macam mana nak daftar bidar online? Okay, yang tu boleh tengok dalam portal tu. Tengok dalam portal e-lelong kehakiman tu.
Ada dia punya penerangan tentang nak daftar tu. Kejap, satu lagi nombor telefon saya. Okey, so saya dah kongsikan nombor telefon, email saya dan juga link untuk dapatkan e-book saya. So boleh tuan-tuan puan boleh masuk ke link tersebut lah. Alright, itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada tersalah kata dan sebagainya. Jadi saya minta ampun dan maaf. Dan kalau saya tak dapat nak menjawab soalan tuan puan dengan baik pun saya minta maaf juga. Saya dah cuba sedaya upaya untuk cuba memuaskan hati semua pihak. Tapi biasalah resah manusia ni, mana boleh nak puaskan hati semua kan. InsyaAllah di lain masa, di lain waktu kita akan berjumpa lagi dalam rancangan live saya. Seperti biasa hari Selasa, malam Rabu, sibuk macam mana sekalipun, InsyaAllah saya cuba luangkan masa untuk jumpa tuan-tuan puan semua. Dan inilah satu-satunya medium yang saya rasa saya dekat dengan saya punya followers. Senang kita nak berurusan, nak berjumpa melalui rancangan live macam ni kan. Tak semua orang rasa macam ada guts ataupun ada kekuatan untuk call saya melalui telefon kan. Tak semua yang ada guts untuk berjumpa saya berdepan kan. Jadi saya rasa ini salah satu medium yang saya nak memudahkan viewers, nak memudahkan followers saya untuk berinteraksi dengan saya. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Terima kasih atas masa yang telah diluangkan oleh tuan-tuan puan untuk mengikuti siaran live ni. Terima kasih yang dah tekan button share. Terima kasih yang dah tekan, dah masuk ke ruangan komen, dah tolong typekan dan sebagainya. Saya sangat-sangat menghargai usaha tuan-tuan puan dan saya doakan tuan-tuan puan dipermudahkan urusan. Lupa tadi awal-awal tadi. Saya juga mendoakan kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah banjir, yang kena tanah runtuh dan sebagainya. Ada sebuah rumah kawan saya di Gambang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang saya pun tak sangka, tadi baru dia call saya, dia tanya dengan saya macam mana urusan untuk dapatkan claim insurans dan sebagainya. So saya dah brief dia lah. Rumah dia runtuh, tanah kat bawah. Kalau baca khabar Sinar Harian dengan Awani punya berita ada tunjukkan rumah dia runtuh tu di Gambang, di Pahang. Jadi saya doakan semoga sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah banjir ni semua dipermudahkan urusan, diberikan kekuatan, ketabahan hati untuk menempuh segala dugaan itulah. Kita sama-sama doakan untuk mereka. Dan kalau ada donation fund yang berkenaan tu, kita yang tak ditimpa apa-apa musibah ni, kita sama-samalah bantu mereka, nak ringankan beban mereka. RM10 ke RM20 ke, hatta RM1 sekalipun, berapa-berapa yang kita mampu kita salurkanlah bantuan kepada mereka, insyaAllah. So setidak-tidaknya dengan bantuan tu dapatlah orang kata pahala tu satu kan, satu lagi kita dapat meringankan beban saudara-saudara kita di luar sana lah, yang ditimpa malapetaka tu, insyaAllah. Okey, terima kasih. Abang Ali ada punya. Alhamdulillah, terima kasih coach atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Okey, terima kasih Abang Ali. Terima kasih Tuan Eddie. So semua yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa minggu depan. Kalau tak ada apa-apa aral, pukul 9 suku hari Selasa malam Rabu macam biasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.